Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Seperti yang kamu semua sedia maklum, topik pembelajaran kita pada hari ini ialah tentang aspek tata bahasa mengenai kata akronim. Apa itu kata akronim? Adakah kamu semua sudah mempunyai pengetahuan sedia ada tentang kata akronim? Baiklah, terlebih dahulu, cikgu akan kemukakan definisi bagi akronim. Apakah yang dimaksudkan dengan akronim? Baiklah, kata akronim ialah perkataan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal perkataan atau menggabungkan huruf awal dan suku kata atau menggabungkan huruf awal dan suku kata daripada rangkaian kata sehingga terbentuk perkataan baharu yang utuh. Jadi, gabungan-gabungan ini akhirnya akan membentuk satu perkataan yang ditulis dan dilafazkan sebagai perkataan yang utuh. Untuk pengetahuan semua, kata akronim ini juga tergolong sebagai kata tunggal. Dalam sesi penerangan kali ini juga, cikgu akan mengemukakan 4 jenis akronim yang murid-murid perlu tahu. Cuba dengar penerangan ini dan melihat perbezaan antara keempat-empat jenis akronim yang dikemukakan. Baiklah. Yang pertama ialah kata akronim yang terbentuk melalui gabungan huruf awal perkataan. Kata akronim jenis ini lazimnya merupakan kata nama khas dan ditulis dengan huruf besar keseluruhannya. Okey, jom kita lihat contoh kata akronim jenis ini. Yang pertama, ADUN merupakan singkatan kepada rangkai kata Ahli Dewan Undangan Negeri. JAS merupakan singkatan kepada rangkai kata Jabatan Alam Sekitar. ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia. Dan IKIM, Institut Kefahaman Islam Malaysia. Ini merupakan 4 contoh kata akronim yang menggabungkan huruf awal perkataan. Jika kamu lihat, hanya huruf awal atau huruf pertama setiap perkataan diambil dan digabungkan dan ianya ditulis menggunakan huruf besar. Seterusnya, kita beralih kepada jenis kata akronim yang kedua, iaitu kata akronim yang terbentuk melalui gabungan suku kata awal perkataan. Kalau jenis yang pertama tadi menggabungkan huruf awal perkataan, tapi jenis akronim yang kedua ini menggabungkan suku kata awal perkataan. Okey, jom kita lihat contoh kata akronim jenis ini. Bernama merupakan singkatan kepada Berita Nasional Malaysia. Pawagam, singkatan kepada Panggung Wayang Gambar. Tadika merupakan singkatan kepada Taman Didikan Kanak-kanak. Cerpen, singkatan kepada cerita pendek. Dan Kugiran merupakan singkatan kepada Kumpulan Gitar Rancak. Okey, jika dilihat pada contoh yang diberikan ini, kesemua kata akronim ini merupakan hasil daripada gabungan suku kata awal perkataan. Okey, lihat Panggung Wayang Gambar. Suku kata yang diambil ialah suku kata awal setiap perkataan, iaitu suku kata pa yang diambil daripada perkataan panggung, suku kata wa yang diambil daripada perkataan wayang
dan suku kata gam yang diambil daripada perkataan gambar. Kesemua suku kata ini digabungkan dan akhirnya membentuk satu perkataan yang utuh, iaitu pawagam yang disebut sebagai kata akronim. Baiklah, beralih pula kepada jenis kata akronim yang ketiga, iaitu akronim yang terbentuk melalui gabungan huruf dan suku kata. Huruf dan suku kata sejumlah perkataan. Kata akronim jenis ini melibatkan gabungan kedua-dua huruf dan suku kata. Dan kata akronim ini sama seperti kata akronim gabungan huruf awal perkataan, iaitu akan membentuk kata nama khas dan ejaannya bermula dengan huruf besar. Okey, jom kita lihat contoh kata akronim jenis ini. Marah merupakan gabungan perkataan daripada rangkai kata Majlis Amanah Rakyat. Apa yang diambil ialah suku kata ma daripada perkataan majlis dan suku kata ra daripada perkataan rakyat. Okey, lihat contoh yang kedua. Intan merupakan singkatan kepada Institut Takbiran Awam Negara. In merupakan suku kata yang diambil daripada perkataan institut. T merupakan huruf awal perkataan tadbiran. A merupakan huruf awal perkataan awam dan N merupakan huruf awal perkataan negara. Apabila digabungkan akan membentuk satu kata akronim yang utuh, iaitu Intan. Jika kamu semua perhatikan, kata akronim Intan ini melibatkan gabungan kedua-dua, gabungan suku kata dan juga gabungan huruf. Okey, contoh yang seterusnya kamu boleh lihat Perkim Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia dan Perhilitan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara. Baiklah, akhir sekali, kata akronim yang terbentuk melalui gabungan suku kata awal perkataan pertama dengan suku kata kedua perkataan kedua, ataupun kata akronim jenis ini juga dapat dilihat melalui gabungan huruf awal perkataan pertama dengan bahagian lain perkataan yang mengikutinya. Macam mana tu? Jom kita lihat contoh kata akronim jenis ini. Contoh yang pertama, jentolak merupakan kata akronim gabungan suku kata jen daripada perkataan jentera dengan perkataan tolak. Contoh yang kedua, jantina, singkatan bagi jantan, betina. Debunga, singkatan bagi debu bunga. Purata, singkatan bagi perkataan pukul, rata. Dan jenama, singkatan bagi jenis nama. Sebelum itu, di sini cikgu juga sertakan contoh kesalahan umum penggunaan akronim. Kita lihat contoh kesalahan yang pertama. Kumpulan kugiran itu terdiri daripada 6 orang ahli sahaja. Okey, kenapa ianya salah? Ianya salah kerana kugiran merupakan akronim bagi kumpulan gitar rancak. Perkataan kumpulan dalam ayat tersebut tidak perlu digunakan lagi. Okey, jadi yang betul ialah kugiran itu terdiri daripada 6 orang ahli. Baiklah, contoh kesalahan penggunaan akronim yang kedua ialah
Adun Zon Damansara. Okey, adun ini ialah kata akronim yang terbentuk daripada cantuman huruf awal perkataan. Cantuman huruf awal perkataan. Jadi, adun ini mestilah ditulis dan dieja dengan huruf besar. Baiklah, contoh kesalahan yang ketiga ialah aswara. Aswara ini adalah akronim yang terbentuk daripada cantuman huruf dan suku kata perkataan. Cantuman huruf dan suku kata. Maka hanya huruf pertama yang dieja dengan huruf besar. Baiklah murid-murid, itu sahaja sesi penerangan pada hari ini mengenai kata akronim. Kita akan lakukan aktiviti seterusnya untuk menguji tahap kefahaman kamu semua.